Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Surah apa? Surah 46. Wa qaulullahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum biayati rabbihim yu'minun والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Sesungguhnya orang-orang yang ni dalam surah Al-Mu'minun dah, antara ciri-ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjaya lah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka. Tak, musyfikun pun adalah rasa khauf, rasa takut. Walladzina hum biayati rabbihim, dan mereka ialah orang-orang yang dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Yu'minun, mereka beriman, mereka yakini. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka juga adalah orang-orang yang dengan Tuhan mereka tidak melakukan perbuatan syirik. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan mereka juga adalah orang yang menginfakkan, memberi apa yang dianugerahkan kepada mereka dalam keadaan hati-hati mereka wajilah, rasa takut juga. Annahum ila rabbihim raji'un, kerana mereka yakin bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, kebajikan. Wahum laha sabikun, dan mereka lah orang-orang yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ayat ni beberapa kalimah yang kita kena ambil fokus, kena ambil faham. Antaranya khasyatu rabbihim. Khasyah sama maksud dia dengan khauf, rasa takut. Khasyah adalah salah satu ibadah qalb, ibadah hati. Musyfikun pun sama juga, adalah rasa takut. Khaifun maksud dia. Ayatu rabbihim, apa yang dimaksudkan dengan ayat? Bila kita sebut ayat, kita faham ayat Quran lah. Tetapi ayatu rabbihim, dia kata al-alamatu dalah alaihi wa hiya nau'an, iaitu tanda-tanda yang menunjuk kepada Tuhan, kepada Allah. Tanda-tanda ayatu rabbihim ni, ayat ni terjemah ke Melayu tanda sebenarnya. Ayat terjemah dia dalam bahasa Melayu tanda, tapi kita dah dijadikan bahasa Melayu kita ni ayat tu ayat kita faham. Ayat kita faham, ayat Quran. Dalam bahasa Arab, ayat tu dia panggil jumlah. Ayat tu adalah jumlah. Adapun ayat yang dimaksudkan oleh Allah, ayat min ayat, maksud dia tanda, bukti. Jadi sini ayatu rabbihim al-alamatu dalah alaih, iaitu setiap tanda yang membuktikan ketuhanan. Itu ayatu rabbihim. Wa hiya nau'an, dan ayat Tuhan menunjuk kepada Tuhan ni dua jenis. Dia panggil al-ayatu sam'iyah wal ayatu kauniyah. Ayat sam'iyah, ayat Quran ni kita dengar kita baca ni, itu ayat sam'iyah. Wal ayatu kauniyah, dan bukti secara alami, itu pun tanda juga. Alam ini, kita sendiri ni ayat. Wa fi anfusihum afala, benda Allah kata. Dan pada dirimu tak perhati ke? Pada diri kita ni, kalau kita perhati, nampak ketuhanan. Pada alam ni, kalau kita perhati, nampak ketuhanan. Itu juga dipanggil ayat, tapi dipanggil ayat kauniyah. Ini ayat sam'iyah. Ayat yang kita baca, ayat daripada wahyu. Adapun ayat kauniyah ni, ayat dari sudut bukti ketuhanan dalam kejadian dia. Yu'minuna yusaddiquna biha wa bidilalatiha 'alal haq. Yu'minu, mereka beriman ni maksudnya mereka membenarkan dengannya, dan wabidilalatiha 'alal haq, dan dengan petunjuk kepada kebenaran.
La yusyrikun. Apa maksud la yusyrikun? Maksud dia la ya'buduna ghairahu bil kulliyah. Orang-orang yang mukmin ni mereka tidak akan beribadah kepada selain Allah bil kulliyah, secara keseluruhan. Zahiran wa batinan, sama ada secara zahir ataupun secara batin. Itu maksud la yusyrikun. Tak. Itu mereka-mereka yang tidak beribadah selain daripada Allah bil kulliyah, secara keseluruhan, secara zahir ataupun secara batin. Yu'tu nama atau yu'tu nama u'tu atau iaitu mereka menganugerahkan ni bab sifat infak mereka lah. Qulubuhum wajilah. Qulubuhum wajilah maksudnya hati-hati mereka dalam rasa takut. Jadi berapa perkataan takut kita ambil daripada ayat ni? Khasyah, takut. Musyfikun, takut. Wajilah. Tiga ni semua takut ke Tuhan belaka ni. Tak, takut yang dalam erti kata lain takut ibadah. Takut ibadah. Takut tabi'i tak ada ha. Takut katu, karut urok kita tu. Takut ke rimau, takut ke binatang buas. Ni tak syirik. Itu takut tabi'i dia panggil. Tak, hak takut kata wajilah, musyfikun, khasyah, hak ni takut ke Tuhan. Takut sehingga kita tak sanggup buat benda yang dilarang. Takut sehingga kita bersungguh-sungguh melakukan benda yang disuruh. Ini takut ibadah dia panggil. Ibadah hati. Ibadah hati. Yusari'una yubadiruna wa yatanafasun. Yusari'uni bersegera, maknanya mereka ni bersungguh dan berlumba-lumba melakukan kebajikan. Itu yusari'una fil khairat. Benda yang kita boleh ambil faham daripada ayat ni, dia kata yasifullahu ta'ala fi hadhil ayat mu'minin bi arba' sifat. Allah telah mensifatkan bagi orang mukmin daripada ayat kita ambil ini 4 sifat utama dia. 4 sifat utama dia. Tastaujibu madhahum wa thana' alaihim. Yang wajib kita puji mereka dan beri angka lah, beri orang kata beri bintang kepada mereka ni. Wadzalika annahum yakhshawna adzaballah. Apa ciri-ciri mereka ni? Pertama, mereka takut kepada azab azza wajal, azab Allah. Wa yusaddiquna bi ayatil munazzalah wal kauniyah, dan mereka membenarkan bukti-bukti ketuhanan, sama ada bukti melalui ayat yang diturunkan iaitu Al-Quran ataupun kauniyah iaitu alam kejadian Allah ni. Wa bidilalatiha ala wujudihi, dan dengan bukti-bukti menunjukkan kewujudan Allah. Wasidqi risalati Muhammad, dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum qadim tathalu litilkal ayat, dan mereka telah patuh tunduk dengan ayat-ayat ni. Falam yusyriku billahi syai'a, lalu mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. La zahiran wala batina, tidak secara zahir dan tidak secara batin. Wa annahum min shiddati thiqatihim min khawfihim, dan mereka ni juga kerana takut sangat-sangat, thiqah mereka dengan rasa takut kepada Allah ni azza wajal, alla yaqbal minhum ma'atau wa tasaddaqu, mereka tidak menerima ma'atau apa yang diberi kepada mereka, dianugerah kepada mereka, melainkan mereka tasaddaqu, mereka bersedekah pula, mereka infak pula segala apa yang dianugerahkan kepada mereka. Itu thiqah mereka dengan Tuhan mereka, sehingga mereka sanggup belanjakan harta mereka. Sebab tu sedekah-sedekah ni dipanggil burhan, bukti benda, bukti keimanan seseorang. Bukti dia ni benar-benar beriman kepada Allah. Dia sanggup perhabis harta benda dia sebab dia yakin bahawa dia thiqah bahawa Allah akan ganti balik, Allah akan balas balik. Thumma syahidallahu lahum bil munafasah fi aujihil khair, lalu Allah bersaksi untuk mereka ni bersungguh-sungguh berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Wa akhbara annahum qad sabaku ghairahum ilaiha, dan dikhabarkan tentang mereka ni telah mendahului selain pada mereka dalam melakukan kebaikan. Itu yusari'una fil khairat. Ini antara ciri-ciri penting bagi seorang mukmin,
poin utama yang nak disebut oleh tuan pengarang kita ni, tuan syarah kepada kitab tauhid ini, ialah berkaitan dengan salah satu ciri penting orang mukmin, la yusyrikuna billahi syai'a. Dia tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu apa pun. Tak. Faedah daripada ayat ni kita boleh ambil, yang pertama, wujubul khauf min adzabillah. Wajibnya kita rasa takut dengan azab Allah ni. Tak, wajib. Kita rasa takut dengan azab Allah. Ini takut ibadah, kita panggil takut ibadah. Wujubul iman bi ayatillah wa bidilalatiha alal murad. Wajibnya kita beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa bidilalatiha, dan juga bukti-bukti alal murad, dengan kehendak dia, bukti-bukti yang melalui kehendak dia. Yang ketiga, tahrimu syirk bi jami'i anwa'ihi wa suwarihi. Haramnya perbuatan syirik dalam semua bentuk, dalam semua jenis, semua haram mereka buat. Sama ada kita kata syirik besar ke, syirik kecil ke, hatta benda-benda yang syibih kepada syirik pun tinggalkan. Tinggalkan. Benda-benda kesamaran, kita panggil syubhah dalam syirik ke tak syirik ni. Orang kata ada kata syirik, ada kata tak syirik, lebih baik tinggal lah. Lebih baik tinggal, lebih selamat untuk kita. Al-ihtimam biqabulil a'mal min sifatis salihin. Bersungguh dalam menerima segala amal adalah sifat orang-orang soleh. Al-ihtimam, bersungguh-sungguh. Yusari'una fil khairat. Istihbabul munafasah fi a'malil khair. Dan galakkan supaya berlumba-lumba melakukan kebajikan, melakukan kebaikan. Berlumba-lumba. Istihbab, digalakkan sangat-sangat kita berlumba-lumba. Munasabah ayat ini, haitsu dalla al-ayah al-karimah ala anna man ittasafa bi hadhihi sifat wa tahara nafsahu min asy-syirk al-muhbitu lil amal. Dia kata ayat ini menunjukkan, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita di atas sifat-sifat yang disebut tadilah, 4 ciri sifat tadi. Wa tahara nafsahu, dan mensucikan dirinya daripada syirik. Benda syirik hak lagu mana? Syirik al-muhbitu lil a'mal. Syirik yang boleh meruntuhkan segala amal kita. Ingat, ini sebesar-besar perbuatan yang boleh merosakkan amal ibadah kita. Walau banyak mana mau kita buat amal ibadah, dengan syirik sebutir punah jahanam habis. Allah sebut dalam Quran, habitat a'maluhum. Runtuhlah segala amal yang telah mereka bina. Mereka bina amal ni setinggi gunung, setinggi bukit, kita kata. Tak. Dia buat seperti tebing lah dia bina. Tiba-tiba dengan kesyirikan yang dia buat, runtuh habis. Almarhum Tok Guru Aziz dia terjemah rebih. Tak. Habitat ni maksud dia rebih. Rebih. Kita boleh bayang warna rebih tak? Kalau tak nak bayang, taing banjir bulan 12 ni, pergi tepi sungai pondok. Boleh tengok lah setara mana rebih. Tak. Dia rebih, sekali rebih, dia utuh. 3-4 kaki tanah ni sekali utuh. Begitulah kalau kita nak faham benda yang Allah sebut habitat a'maluhum. Dengan perbuatan syirik ini, amal kita buat banyak dah. Kita semayang 5 waktu, kita puasa Ramadan, kita naik haji, kita buat umrah, kita bersedekah, kita keluar zakat. Nak tahu tak pernah mih zakat fitrah kita keluar. Tiba-tiba buat syirik sebutir, habitat a'maluhum. Terbatal dah, runtuh habis segala amal dia. Faqad istaujabal jannah bila hisab wal azab. Siapa-siapa yang ada 4 ciri ni dan dia selamat daripada syirik ni, maka dak mewajibkan dia masuk syurga, melayakkan dia masuk syurga bila hisab wal azab, tanpa hisab, tanpa azab. Li'annahu kana bidzalika qad haqqaqa tauhid wa hadha jazaa man haqqaqahu. Kana dia telah membenarkan tauhid dia kepada Allah, maka inilah balasan bagi orang yang telah membenarkan tauhid dia. Dia mentauhidkan Allah dan dia menafikan segala bentuk kesyirikan dalam kehidupan dia. Nak jelas lagi, kita ambil hadis ini pula lah. Hadis ini sebagai penjelasan kepada ayat yang dibawa oleh siapa ni, tuan pengarang kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni. Kalau kita buka kitab asal, teks asal kitab tauhid ni, tak ada benda lain pun sebenarnya.
Ayat Quran hadis, ayat Quran hadis. Lepas tu dia hanya nakal sikit-sikit je. Dia hanya beri point daripada ayat ni, kefahaman dia benda ni. Kitab yang kita pakai ni, kitab Al-Jadid ni, dia guna kaedah yang sama yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cuma dia detailkan lagi. Semua hadis, semua benda dia panjangkan lagi. Tak, tapi dia guna kaedah yang sama. Macam kita ambil ni. An Husain bin Abdul Rahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Daripada Husain ni bukan sahabat lah, Abdul Rahman. Tak. Dia kata aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'al kaukab alladhi inqadha al-barihah. Lalu Sa'id bin Jubair pun tanya. Tak. Siapa di antara kamu yang tengok ada bintang jatuh semalam? Ada bintang jatuh. Al-barihah maksud dia malam yang lepas, yang paling dekat. Tak kira lah semalam, 2 malam lepas ke, itu dia panggil barihah. Faqultu ana. Husain kata aku hok tengok. Aku antara hok tengok tak bintang jatuh ni. Thumma qultu, kemudian aku kata amma inni lam akun fi salah walakinni ludirtu. Masa tu aku tak semayang masa tu. Tak, dia kata sebab taib bintang jatuh ni tengah malam, waktu qiyamul lail. Tak, jadi masa ni Husain kata aku terjaga masa tu, dah aku tengok benda tu berlaku. Tapi bukan aku tengok semayang, dia kata. Walakinni ludirtu, tetapi aku kena sengak kemenatang. Kalau tengok dalam syarah dia kata kena sengak kejeking. Kena sengak kejeking. Qala fama sanat. Lalu Sa'id bin Jubair tanya, dah muak gua ni lepas kena sengak kejeking. Qultu irtaqaitu. Dia pun kata aku jampi, dah kena sengak ni aku pun jampi. Japi dengan ayat Quran lah, japi sunnah lah ni, bukan japi karuk ni dah. Japi dengan Fatihah, japi dan sebagainya. Qala fama hamalaka ala dhalik. Apa yang pergi japi? Dia tanya tak. Sahabat ni tanya, Sa'id bin Jubair tanya. Qultu hadis haddathanahu Sya'bi. Sebab aku japi ni, sebab aku dengar satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddathakum. Dia pun tanya, Sa'id bin Jubair tanya, mana dia cerita kamu? Hadis mana dia cerita kamu? Qultu haddathana an Buraidah bin Suhaib. Tengok bin Husaib. Tengok orang dulu dah. Apa-apa mesti kembali kepada hadis. Apa sahaja amal yang dia buat. Dia kata telah menceritakan kepada kami an Buraidah anil Husaib. Annahu qala la ruqyah illa min ainin aw hamatin. Ada hadis sebut tak boleh ruqyah melainkan untuk penyakit ain ataupun demam. Dalam syarah disebut demam kerana sengatan. Kena ketik ke benda. Tapi humah ni maksud asal dia demam lah. Demam. Disebut Nabi kata la ruqyah, tak ada jampi melainkan hanya kerana ain. Ain ni benda tuan-tuan. Ain ni kita tak erti nak terjemah ke bahasa Melayu. Tak. Tapi kalau agak dia memang satu benda yang berlaku sangat-sangat dalam masyarakat Arab. Kita ni tak tahu, mungkin berlaku tapi kita tak tahu benda. Sebab kita ni kalau benda pelik sikit kita kira tu selalu. Kena buat korang ni. tu ayat kita tak kira dia kena sihir ke, gangguan jin ke, termasuk ain kita kira buat korang. Kena buat korang. Dak Arab dia ada beza dia. Ain benda lain, sihir benda lain, gangguan jin benda lain. Sebab tu bila kita pergi dekat kita istilah kita tok bomo lah tak. Tapi dia memang bukan tok bomo. Tok bomo ni ada juga hak karuk ni. Ada, bukan tak ada. Cuma dok laku selaku di Malaysia lah. Hak laku di Yaman ni syekh. Dikenali dia ni syekh. Memang dia baca memang tak hebat dia dalam mengajar dia, kita kenal fakih dia nya, dan dia boleh berubat dengan cara jampi. Ghaliknya syekh-syekh hak japi ni memang semua hafizul Quran. Ngapa Quran?
Tak. Ni kita dengar dia baca pun jeng baca ayat Quran. Tiba-tiba dia japi tak. Bang bersungguh dalam bab japi. Tapi yang gitu. Tapi bila pergi kat syekh yang japi ni, yang ruqyah ni, dia tengok. Mula-mula dia baca ayat sihir. Tak jadi, dia kata bukan sihir ni. Tak. Baca ayat ain pula. Tapi ain tu berlaku. Secara umumnya kita boleh kata ain ni dia berlaku kerana pandangan dengki. Pandangan dengki. Sebab tu apa-apa mesti kita ikat dengan zikrullah. Kita tengok benda yang kita rasa takjub, biar ikat subhanallah, masya Allah, baru dia tak akan berlaku ain. Kalau dok Allah peliknya dia ni, situ tu boleh jadi ain. Gimana? Ada pengalaman tak benda ni? Kita masa duduk Yaman, saya ada seorang saya, nama dia Muaz, nama dia. Dia ni ngapal Quran masya Allah. Tapi kaki dia kecok. Kaki dia jadi peweng gitu orang. Kita tanya dah mau kena benda sebenarnya, accident ke benda? Dok, dia kata ain. Kata, memang roliknya dia ada benda-benda gitu, dia banyak dia nisbah ke ain. Dan ain ni memang berlaku. Ain memang berlaku. Dia hanya dengan pandangan dengki. Tak, pandangan dengki dengan pandangan tak puas hati. Lalu dia mendoakan masa tu berlaku benda yang dia sebut tu. Dah reti kot kita. Tapi kok mana-mana dengan kehendak Allah, tapi dengan pandangan dia. Sebab tu harap dia tak akan share gambar baby dia. Kita kan relax dalam Facebook, dalam dia kita. Tak, sebab dia mengelak daripada ain. Kalau orang tengok dengan pandangan dengki, tengok contohlah orang ni anak dia tak apa comel mana, kita tengok anak kita dia pun tengok dan dia sebut benda hak dia nak. Tak. Dan berlaku benda tu. Berlaku. Bisa babil ain. Orang hak biasa ruqyah dia boleh kenal. Ada orang dia ada simptom dia orang ain ni. Tak. Orang yang terkena ain ni ada simptom-simptom dia. Jadi dalam hadis ni Nabi kata la ruqyah, tak boleh japi illa min ain au hummah, kecuali untuk orang terkena ain boleh ruqyah, wala au hummah, ataupun kerana demam. Tak, kerana demam. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Lalu Sa'id bin Jubair pun puji, Allah bagusnya tak. Orang beramal dengan apa yang dia dengar. Dia dengar gini dia beramal, dengar hadis ni dia beramal, dengar hadis ni. Walakin haddatsana Ibn Abbas, tapi Sa'id bin Jubair kata tak, akan tetapi ada hadis yang aku dengar daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam. Nabi cerita, ini hadis yang panjang tak. Uridat alayya al-umam, dibentangkan kepada aku umat. Tak tahulah sama ada hadis ni Nabi sebut ketika Isra wal Mi'raj ataupun diperlihatkan Nabi tentang umat-umat terdahulu. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahtu. Lalu aku tengok, aku diperlihatkan oleh Allah ada Nabi dan ada sekumpulan manusia. Ar-rahtu ni satu kumpulan orang lah yang ikut Nabi ni. Ar-rahtu ni tak lebih daripada 10-20 orang sahaja. Ar-rahtu. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajul. Ada Nabi, ada seorang pengikut. Au rajulan, ataupun dua orang pengikut. Allah, sedih. Jadi Nabi dah tu bukan ustaz. Kita ada kat berapa orang malam ramai juga. Ada Nabi seorang ataupun dua orang je yang ikut dia. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Ada Nabi tak ada seorang pun. Cokoh dia seorang je. Nabi habis tab dakwah. Ceramah gegah. Tapi tak ada pengikut. Idh rufi'ali sawadun azim. Tiba-tiba dibentangkan kepada aku ramai pengikut, penuh sawadun azim. Sawadun azim ni kumpulan manusia yang ramai, hitam apa. Fadhanantu annahum ummati. Aku menyangka ni umat aku dah, orang ramai gini semua ni. Tetapi faqila li, tetapi ada malaikat sebut, dikatakan Jibril la hadza Musa wa qaumuh. Ni bukan umatmu lagi Muhammad, ni Musa dan kaum dia. Dan Nabi Musa memang pengikut dia ramai. Tak.
Sampai kali ni ada lagi orang taksub kepada Nabi Musa ni di kalangan Yahudi. Hada Musa wa qaumuh. Ini Nabi Musa dengan kaum dia, ramai pengikut. Fa nadhartu fa idza sawadun azim. Tiba-tiba aku diperlihatkan ramai lagi, ada sekumpulan lagi, ramai lagi pada kumpulan Nabi Musa tadi. Sawadun azim. Faqila li hadhihi ummatuk. Ni baru umatmu wahai Muhammad. Makna berkali ganda daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Hadhihi ummatuk. Ni baru umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan. Dan di kalangan mereka ni, ingat ni di kalangan umat Nabi Muhammad saja, sab'una alfan, 70,000 orang, yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Tanpa hisab, tanpa azab. Ramai mana? 70,000 orang. Hai, nak banding dari zaman Nabi itu sampai ke zaman kita, boleh celoh tak seorang kita ni? Sab'una alfan, 70,000 orang yang memang masuk syurga bighairi hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa azab. Maknanya ramai-ramainya ada yang masuk syurga dengan hisab, ada hisab senang, ada hisab payah. Tak? Dan ada juga, kalau kita faham hadis ni, buat apa jadi kuat-kuat ni? Dan ada juga di kalangan umat Muhammad ini masuk syurga dengan azab. Tak? Masuk syurga dengan azab. Hai, minta jauh lah. Tak? Kita minta jauh masuk syurga dengan azab ni. Sama ada azab di dalam kubur ataupun azab di neraka. Dua-dua ni azab. Ada di kalangan orang Islam yang diazab di dalam alam kubur, dan ada juga orang yang mukmin diazab di dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi, selepas Nabi sebut lagu tu, Nabi pun tinggal. Nabi bakit bangun, Nabi masuk rumah dia. Mungkin masa ni Nabi duduk dalam masjid. Tak? Sebab rumah Nabi dengan masjid ni buka pintu, ya tak? Buka pintu ya lalu. Manzilahu. Fakhadhan nasu fi ulaika. Lalu di kalangan sahabat pun bincang tentang siapa 70,000 ni. Tak? Pakak bincang lah, pakak beri kesimpulan. Tak? Siapa 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahabu Rasulullah. Sebahagian sahabat kata boleh jadi sahabat-sahabat je lah ni, boleh ni 70,000 ni. Tak? Bagi awak sedap ni. Sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin boleh jadi geng-geng yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahumul ladzina wudidu fil Islam. Boleh jadi juga, sebahagian kata boleh jadi hak sahabat ni kadang-kadang sebelum jadi sahabat syirik juga, bunuh orang juga kan. Macam mana dak kena hisab, dak kena azab. Boleh jadi hak lahir dalam keadaan Islam. Falam yusyriku billahi syai'a. Tu poin dia beri tak. Dan hak lahir dalam Islam ni, lahir Nabi, tahnik dia tak pernah melakukan syirik kepada Allah. Tak? Sahabat-sahabat lain ni boleh jadi terlibat juga, dan juga kan. Ada sahabat dan sembah berhala. Tak dinafikan benda ni. Ada sahabat dia cerita dia buat berhala dengan dengan kurma. Dengan kurma. Dia topok-topok kurma buat patung, sembah-sembah, tanya lapar makan. Ada cerita. Bodohnya dia kata zaman dulu tak. Tapi itu berlaku di kalangan sahabat. Boleh jadi dia kata. Dan hak ni, hak sahabat berasa hak ni kok geng ni rasa. Yang lahir dalam Islam dan tak pernah melakukan syirik kepada Allah. Wa dzakaru asya, dah hok ni kata gini, hok ni kata gini, hok ni kata gini. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi pun keluar. Tak? Fa akhbaruh, lalu ceritalah mereka pun beri pandangan, sebut pandangan-pandangan mereka tentang 70,000 di kalangan umat Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Faqal, lalu Nabi pun sebut. Nabi tak sebut siapa-siapa, Nabi sebut ciri dia. Tak? Sifat orang yang masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab ni. Humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat dia. Tak? Orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ini, mereka la yastarqun. Mereka tidak minta untuk dia ruqyah. Mereka
Dalam erti kata lain, mereka tidak berubah lah, tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka tidak berubah dengan cara iktiwa ni al-kai, berobat dengan guna besi panah. Zaman Nabi dulu cara berobat ni sama ada hijamah ataupun kai ataupun minum madu. Tak. Adapun dua tu Nabi izinkan, mana Nabi mengharuskan kita berobat dengan guna madu ataupun berbekam, dan Nabi larang kita guna kait. Kait ini kita luka, kita cedera tau, nak suruh berhenti darah tu ambil besi panah, demah sapa merah tu, letak atas tu kat luka tu, dan itu berlaku. Hak ni la yaktawun, mereka tidak melakukan perbuatan kait. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Tatayyur ni benda menganggap sial, menganggap sesuatu benda sial. Pak kita ni benda bewok nitah tak boleh jalan ni bewok nitah, benda kaitan bewok nitah mun nak pergi KL ni tak. Tapi itu berlaku zaman Nabi dulu, zaman jahiliah dulu dia tatayyur, dia guna burung. Tak, dia lepas burung. Kalau burung tu terbang ke kanan, maknanya perjalanan selamat. Tak, kalau burung tu terbang alik kiri, perjalanan ada sial. Ada sial. Kita di alam Melayu ni banyak sial lah kita. Sial hari, sial benda. Paling besar sekali sial Safar, bulan Safar. Tak, waktu paling besar sekali tatayyur yang berlaku di alam Melayu kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka benar-benar bertawakal kepada Allah. Tawakal yang mafhum yang benar lah, kita kata tak. Itu sifat di kalangan umat Nabi kita ni, yang 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Zaman-zaman orang anti vaksin tu, kita beri hadis ni, orang-orang yang tak bervaksin moga-moga termasuk dalam kumpulan ni, kita kata. Cuma jangan nyusah orang lah. Jangan nyusah orang. Dia tak mau berobat, dia tak mau apa ni, bagus lah. Tapi jangan sampai nyusah orang. Tak? Nampak? Faqama Ukashah bin Mihsan. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Bangunlah Ukashah, salah seorang sahabat. Dia sebut, ya Rasulullah, tolong doa biar aku termasuk dalam golongan 70,000 ni. Faqala anta minhum. Lalu Nabi kata, mu dari kalangan mereka. Ini doa Nabi lah, tak. Ni Ukashah ni termasuk dalam golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Thumma qama rajulun akhar. Kemudian bangun pula sahabat orang lain seorang lagi. Dalam syarah kita baca hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Dalam syarah Imam Nawawi sebut, tak disebut nama dia ni. Sebab apa tak disebut? Ini dia panggil kaedah lah, tak disebut nama. Pertama, mungkin dia sahabat. Ada pandangan kata dia bukan sahabat, dia dari kalangan munafik. Ada kata gitu tak? Tapi ada pandangan kata tak, dia sahabat. Cuma apa yang Nabi kata tak, Nabi tak sebut dia dari kalangan mereka juga. Sebab kalau Nabi buka pula minhum, seorang lagi pula bangun. Ya Rasulullah, doa aku kata habis lah. Tak. Kenapa tak tahu dak kita bahagia buat dia belaka tak? Jadi itu hikmah yang Nabi sebut. Thumma qama rajulun akhar, kemudian bangun seorang sahabat yang lain. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doa ayat aku biar termasuk dalam golongan mereka. Faqala sabaqaka biha Ukashah. Maknanya jawapan Nabi pun bergaduh tak? Nabi kata Ukashah dah mendahuluimu. Syukur stop situ je tak. Bukan kata mu tak layak. Kalau Nabi kata gitu, buat ni kamu. Taubat berhati tak? Isi borang kat lain pula. Tak, tapi Nabi kata bubar. Tukar parti terus. Tapi Nabi tak sebut. Ini kaedah, ini hikmah yang Nabi guna. Sabaqaka biha Ukashah. Tapi dalam syarah hadis tu Imam Nawawi sebut lagu tu. Pertama, ihtimal dia ni sahabat. Dan Nabi sebut ni untuk dia panggil kerat supaya tak ada dah orang lain kan. Habis lepas ni orang tu angkat tangan, orang ni angkat tangan. Nabi kerat sabaqaka biha Ukashah.
Ada kata dia bukan sahabat. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tengok dalam syarah kalimah. Syarah kalimah ni kalau kita kod Melayu tu kita tak berasa sangat. Tapi kalau kod Arab ni kita boleh ambil fiqh kalimah ni. Dia dalam kitab-kitab hadis memang ni antara poin penting. Sehingga ada ulama dia karang kitab dia tak ada lain, gharibul hadis je. Kalimah-kalimah yang pelik dalam hadis. Dia karang benda tu saja, dia tak cara benda lain. Ada orang dia cara sanad, ada orang dia cara fiqh hadis. Dia ni dia karang gharibul hadis. Kalimah-kalimah hak payah faham, hak rumit, hak orang kurang faham. Dia pun syarah. Kalimah ni maksud dia gini sebenarnya. Kalimah ni maksud dia gini sebenarnya. Contoh inqadal barihah. Inqadha barihah. Barihah tu sendiri tak? Saqatat al barihah, mana tahi bitang, kita panggil tahi bitang jatuh. Al barihah ya aqrabu lailah madiyah. Barihah ni istilah diguna pakai untuk menunjukkan malam yang lepas yang paling dekat. Tak syarat semalam, mungkin 2 malam lepas, mungkin 3 malam lepas, tak? Ludir tu iaitu la daghathu aqra. Dalam ni sebut jelas dia kena ketik ke kala jengking. Dan kita boleh ruqyah, ketik ke benda ni boleh ruqyah. Nabi sendiri ruqyah. Tak? Ada dalam hadis Nabi ruqyah dengan menggunakan tanah pasir, tak? Nabi ambil pasir, Nabi baca-baca, Nabi lepok. Ruqyah hak berlaku, hak ada hak warid, guna pasir, tak? Guna air, guna minyak, ruqyah. Guna madu. Dan sebolehnya kita lazimi benda tu. Kita pun kurang sebenarnya, tak? Tapi sepatutnya kita tu lah. Contoh kita ada rasa sakit, ada demam, ada benda, sebelum nak minum obat ke, kita nak minum air ke, ataupun nak minum madu ke, ruqyah dulu. Tak perlu panjang pun ruqyah ni. Ruqyah ni kadang baca Fatihah cukup. Baca Al-Fatihah 7 kali. Kita pun tiup sikit dalam air. Tak? Bang, itu ruqyah. Sendiri lah, tak perlu suruh orang pun. Tak? Baca sendiri tak ada masalah. Yang maksud dalam hadis tadi yastarqi, minta orang tolong ruqyah hamba tak. Tak? Baca sendiri itu warid. Tak? Sebab tadi hadis pertama tadi sahabat kata tak, tak ada benda, tak boleh ruqyah melainkan untuk ain dan juga untuk demam. Boleh buat sendiri, maksudnya kita baca sendiri. Kita baca. Ada urutan dia. Dah ruqyah ni dia tak ada urutan dia pun ruqyah. Kita terjemah lama dah, terjemah dah siap-siap lagi. Ingat ke nak siap belum belum Ramadan itu kan. Siap dah tapi pening tu ni. Betul? Ana punya Quran tu, teks Quran tu dia jadi lari. Serabut pun tengok jadi form dia lari. Dia tukar jadi kena tengok cek suti-suti pula ayat Quran tu. Letih kat lah. Sebenarnya dia tak ada kata step-step kena baca benda ni, kena baca benda ni. Tak. Ruqyah ni apa sahaja melalui ayat-ayat Quran ataupun zikir-zikir Nabi, doa Nabi. Tu ruqyah. Dah. Dia biasa je. Kita baca mana. Hak mana yang kita tu. Ada sahabat dia ruqyah hanya dengan Fatihah. Fatihah aja dia ruqyah. Memang terkeluar daripada 70,000 lah. Gitu je lah. Terkeluar daripada 70,000 tu lah. Tapi ruqyah boleh buat sendiri. Dan bagi orang yang meruqyah orang lain pula. Maksudnya ruqyah ni orang yang minta supaya dia ruqyah untuk dia. Dia sakit, dia tolong ruqyah. Dalam syarah dia kata ada syarah hadis dia sebut umum, tidak berubat. Sebab tu ulama bincang berubat mana sebenarnya lebih afdal, berubat ke tak berubat? Vaksin ke tak vaksin? Mana lebih afdal? Ulama khilaf. Ada kata berubat lebih afdal. Ada kata tak,
Tak berubat lebih afdal. Sebab bila dia tak berubat, dia termasuk dalam golongan 70,000. Itu dibincang lagu tu lah. Dah kita pas cerah bahan Panado ni orang cerita. Gelak gambar lah weh. Tak. Boleh lah. Fatihah je. Fatihah. Dia ayat standard ruqyah ni Fatihah 3 ku. Al-Kafirun. Tak. Ayat Kursi. 2 ayat takhir. Tu hak ghalib. Kalau kita nampak memang ada simptom gangguan jin contoh, baca surah jin. Tak. Baca akhir Ahqaf. Tak kait dengan jin. Kait dengan sihir, baca ayat sihir. Ayat sihir ayat tu, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Tak, baca ayat tu semuka surah lebih kurang. Ayat tentang berkait dengan sihir. Nampak? Itu kaedah. Cuma ayat hak lazimnya tu lah. Ayat Kursi. Masa kita reka di rumah. Sebelum ni kita pernah buat tak ada reka. Syarat ayat Quran. Ayat Quran ni zikir Nabi. Hadis Nabi. Macam ayat susu lah baca. Jumpa balik. Padahal kita ambil ayat botol baca dia 3 minit. Sampai dah. Sampai jampi tu ruqyah. Ruqyah. Irtaqaitu, maksud dia istamala ruqyah masyru'ah. Dia telah menggunakan ruqyah yang masyru'. Maknanya di sana ada ruqyah yang tidak masyru'. Jampi-jampi serapah benda lain. Hatta ada jampi guna ayat Quran tapi tidak masyru'. Lagu mana? Mana dia baca pelik Kita pernah jumpa Tok Bama, dia baca ayat Quran kok balik. Dia balik dia baca. Fatihah tu dibaca dari bawah. Ni tak masyru' kita walaupun dia baca Fatihah. Tak. Ataupun dia baca ayat Quran tapi dengan niat tertentu. Niat nak jadi kebal ke niat apa tak. Tu tak masyru' kita kata. Ada siapa ni, Dr. Firanda kan dia cerita. Ada orang yang dia beramal dengan surah Yusuf. Tujuan nak supaya awet tergoda dengan dia. Kan surah Yusuf kan. Nabi Yusuf kan. Dia baca tu tujuan. Masyru' tak masyru'. Walaupun ayat Quran dia baca. Jadi kita kata irtaqaitu ni istamala ruqyah masyru'ah. Kita tak menggunakan ruqyah jampi yang masyru'. Guna jampi masyru'. Dalam buku hak kita terjemah tu tak? Irki nafsak. Tajuk buku dia jampi dirimu sendiri kata. Wa ahlak dan juga ahli keluargamu. Dalam buku tu dia buka luas sikit pandangan. Dan ambil pandangan ulama yang mengharuskan guna mana-mana ayat yang sesuai. Lalu dia susun dalam tu semua ayat-ayat yang kadang-kadang kita tak temu pun ada dalam hadis Nabi baca ayat tu. Tapi dia kata ini qaul di kalangan ulama salah dulu. Dia wangi qaul Imam Ahmad dia wangi. Qaul yang mengharuskan mana-mana ayat Quran yang sesuai untuk kita ruqyah, kita ruqyah. Yang pasti ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Itu ruqyah jampi lah. Tak, cara guna, cara buat tu tidak syariat. Ayat Quran tapi dia buat contoh dia untuk ilmu kebal lah, untuk ayat ngasih lah contoh. Tidak masyru' tu. Tak. Adapun kita pakai ayat-ayat mana-mana ayat yang kita tengok dari sudut maksud dia sesuai. Tak. Untuk jampi ni tu. Sebab kalau tengok hak Nabi ajarnya tak ada tu. Hanya tu je Fatihah. Hak Nabi sebut jelas tentang ruqyah. Fatihah, ayat Kursi kait dengan syaitan, kait dengan benda. 3 kul muawwidzat tak. Hak ghalib hak ada sandaran kepada Nabi. Ada pun hak baca macam kita kata surah jin, surah apa tu. Hak tu semua pandangan para ulama lah dalam bab tu. Pandangan para ulama. Kita anak kejut tengah malam nangis elok tak tahu ke benda tak. Ruqyah.
Ruqyah dia susu nak beri ke dia ke, ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah 7 kali ke. Baca 3 kul ke. Tak. Bismillah. Ni panggil Tok Bomo Ulu Kelang panggil. Nak nangis tengah malam. Lah padahal boleh ruqyah sendiri je lah. Setakat kita tu ada orang buat tapi tak temu lagi lah. Riwayat khusus kata azam bila tak gangguan ada benda, wallahualam. Setakat tahu ruqyah ni hanya dengan jampi ayat-ayat Quran ataupun doa-doa Nabi. Waktu setakat ni aja dengar tapi anda tak temu lagi, tak tengok sendiri lagi guana apa ni hadis yang kata kena azam tayang ribut, tayang mutbakar, tengok iblis ya. Ada benda lagi. Wallahu a'lam tu. Aja dengarlah. Dari sudut riwayat dia wallahu a'lam. Okey. La ruqyah ai la ruqyah anfa wa aula. Maknanya tiada ruqyah yang bermanfaat dan lebih afdal. Itu maksud la ruqyah Nabi. Bukan Nabi menafikan terus. Bukan Nabi menafikan secara total ruqyah. Maknanya hak lain pun boleh ruqyah, tapi ruqyah hak paling anfa sekali untuk ain, untuk demam. Untuk jangkit ni kena sengak ke menatang. Hak tu lebih anfa. Contoh macam kita buat ayat bekang. Bekang ni boleh berubat tau. Nabi kata bekang ni berubat untuk banyak penyakit. Tapi yang paling anfa sekali bekang ni secara tajribahnya tak. Hak mujarab sekali migrain lah kita kata. Orang migrain ni bekang dia boleh berasa lalu kesang dia selepas pada dia bekang. Tu maksud anfa wa aula. Bukan Nabi menafikan kata benda-benda lain, penyakit lain ke apa tak boleh nak ruqyah lah. Tapi maksud la ruqyah anfa wa aula. Dari sudut kefahaman lah. Macam contoh Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu. Adakah menafi keimanan? Tidak. Menafikan kamalul iman. Tak, dalam syarah hadis tak, kesempurnaan iman. Bukan kata bila tak buat ni maknanya tak beriman. Tak. Al-ain isabatu a'in ghairuhu bi'ainihi. Tu terjemahan dia. Dia kata benda ain ni terkena orang tak ain orang yang apa? Terkena ain ni ghairuhu selain pada dia bi'aini dengan sebab ain dia, dengan sebab pandangan dia. Dia kait dengan pandangan. Hummah sini dia sumul aqrab wa ghairuha. Dalam ni dia kata hummah sini adalah sengatan jengking ataupun binatang-binatang berbisa lain. Itu hummah. Ahsana man intaha ila ma sami'a man akhadha bima balaghahu minal ilm fa amila bihi faqad ahsan. Iaitu maksud sahabat ni ataupun tabi'in ni kata man akhadha bima balaghahu, siapa-siapa yang mengambil apa yang sampai ke dia dari sudut ilmu lalu dia beramal dengan ilmu sampai ke dia tu faqad ahsan, itu yang terbaik. Kita ni lah kita ngaji dak. Ngaji sunnah, ngaji apa? Bila kita nak beramal hak tu. Ana pernah pergi pengalaman kita pergi di Indonesia tak. Indonesia ni kita tengok geng-geng sunnah dia ada peningkatan ilmu. Tak. Dia bukan sekadar dia dengar dia ikut sunnah dok pakai baju kain sikap dia tak. Tak, tapi dia beramal kita tengok. Nak banding kita Malaysia ni sunnah tapi tak kata mana dia gitu je kita. Tapi Indong memang dikenali, dia ada image dia macam kita kat Malaysia Geng Tabligh kita kenal gini dia punya image tak. Ada identiti. Geng sunnah di bukan dia saja buat tapi memang tu. Dia kalau Yaman tak kira lah. Yaman ni memang kita tengok di Yaman kan, kita kata geng-geng agama ni, geng-geng hok minat agama ni, kita ada geng sufi, kita ada geng haraki, geng-geng ikhwan kita kata tak.
kita ada geng-geng salafi, geng sunnah ni. Memang dari sudut penampilan, dari sudut akhlak, dari sudut ibadah, memang tak boleh lawan geng salafi lah. Tak boleh lawan geng salafi. Dari sudut beramalnya, dari sudut jaga apa ni, fiqh hadisnya dia. Di Indonesia nampak benda tu, ada kesan benda tu. Kita di Malaysia ni duduk antara sufi dengan geng salafi tau. Lebih kurang je, cuma beza hak dia pihak capak, dia pihak biasa tu je. Tapi kita ambil poin ni, man akhadha bima balaghahu minal ilm fa amila bihi faqad ahsan. Bak jaga semayang Jumaat. Semayang Jumaat tu ni, nampak jelas kita kurang sikit. Bukan nak pelekeh geng-geng haraki. Geng-geng haraki ni dia bersungguh bab politik, bab benda, tapi bab beramal kurang juga. Kita tahu, kita pengalaman juga. Belok program lepas subuh gelak gambar. Kata orang lagi bunyi jangan takbir tau, nak cok tekan takbir. Tapi buat program lepas subuh jangan selalu kurang. Bagus kita kata nak ke agama belaka ni, nak ke agama. Ikhwan nak agama ni, nak agama. Tapi yang bersungguh dengan beramal ni setakat ni bukan nak akak geng ni tak, tapi itu realiti dia. Man akhadha bima balaghahu minal ilm fa amila bihi faqad ahsan. Siapa-siapa yang sampai kepada dia satu ilmu lalu dia beramal dengan ilmu tu, maka dia telah melakukan kebaikan, ahsan. Tak. Dan ini termasuk golongan muhsinin. Golongan yang Nabi kata ihsan tu tak. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ar-rahtu yutlaqu ala jama'ah duna ashrah. Tu. Bila dalam hadis kita jumpa rahtun. Rahtun minan nas, satu kumpulan manusia yang datang. Ramai mana kumpulan ni? Satu kumpulan yang kurang daripada 10. Lebih pada 3, kurang pada 10. Mana paling ramai 9 orang. Itu rahtun. Jadi Nabi tadi hok kata rahtu tu 9 orang je pengikut dia. Sedih tak. Sawad, jadi ashkhasun min ba'i la adri manhum. Sawad ni manusia dari jauh kita tak tahu siapa mereka. Itu sawadun azim. Azim tu ramai lah. Sawad. Nampak je kelibak jauh. Itu maksud dia sawad. Fakhadhan nas takallamu wa tanadharu. Itu fakhadhan nas, makna cakap dan berbincang. Berdebat boleh, tanazaru. La yastarkun, la yatlubuna ahadan an yurkiyahum. Maksud la yastarkun iaitu dia tidak sungguh, tidak minta orang supaya ruqyah dia. La yaktawun, la yatlubuna ahadan yakwihim. Maknanya kait tadi. Tidak minta supaya orang demah besi panah dia. La yatatayyarun, la yatasha'amun. Nabi ni antara benda sifat Nabi juga, Nabi tidak suka tasya'um. Tatayyarun ni asal dia menganggap sial. Tu secara umum, tatayyur. Tasya'um pun Nabi tak buat. Apa dia tasya'um? Kita sebut benda yang tak molek. Itu tasya'um. Dan benda ni kita biasa buat. Saya sendiri pun, saya kita pun Guana contoh kita jumpa member dah lama dah tu 3 hari. Itu tasya'um dia panggil. Dan Nabi tak suka benda tu. Nabi lebih suka lawan kepada tasya'um. Dia lawan tasya'um tafa'ul maksud. Tafa'ul Nabi suka cakap benda baik, benda molek. Contoh kita pergi ziarah orang sakit, jangan tasya'um masa tu. Berat dah nampak. Member down tu dengar. Kita cakap bila pergi jumpa orang sakit ni, insya-Allah tu baik lah tu. Tak. Habis tinggi tahur insya-Allah. Moga Allah bersihkan dia.
Tahur ni maksud dia boleh terjemah maksud sembuh. Tahur juga boleh maksud dengan kafarah, supaya Allah hapuskan dosa-dosa dengan penyakit ini. Nah, kita ingat masa duk pondok dulu, saing waris juga haji, ayah haji. Dia patah tangan. Dia jalan dalam gelap, rebah patah tangan. Kelewak gitu tangan. Tapi kita ingat ustaz kita ni memang dia bagus, dia tafaul. Bila dia tengok dia pegang tangan saya ni dah sedar tak nangis selok lah ni. Tak ada benda sikit je ni, sikit je. Mari saya seorang, Allah belok terus tak sikit mana gitu. Dak kejai member dengar. Belok terus tangan dia tu. Pada ustaz ni habis tak ada benda sikit je ni, sikit je ni. Ustaz kata dah mu. Ustaz mu pergi belai. Member excited tengok dah belok tu, kita bukan je tengok. Gelewak terus tangan dia. Patah dia kan, tulang kita sini kan dia ada dua. Biasa orang patah sebelah je. Kita raja kat patah sebelah, dia tak gelewak. Bila patah dua-dua ni memang dia pai dia tu terus pula. Oh dia kata buka sikit ni ustaz. Itu dia panggil tasya'um. Tasya'um. Tafaul ni mana kita cakap dia baik. Kita boleh gurau gitu. Cakap benda hak dah molek, kita tukar. Lepas ni kita buat tafaul. Gurau juga tapi gurau benda baik. Tak. Gelar kita Nabi tak gelar benda-benda. Nabi gelar sahabat. Ambil gelar ni Abu Turab atau Zuliadain atau benda. Nabi gelar dan gelar-gelar yang baik. Nabi gelar. Ni kita juling, botok, macam-macam kita gelar. Gelar yang tidak baik. Nabi gelar yang baik. Okay. Tengok raja dengar siapa ni siapa Syuraim ke Sudais. Dia cerita guna mak dia tafaul. Nak kita mak ayah lagi lah tak boleh cakap uduh kanak lah. Benda mak dia tu dia kata mak aku dulu tanya aku nak main mak aku pergi tu Masjidil Haram mu jadi imam. Apa ucapan mak dia? Tak. Pergi pergi Masjidil Haram mu jadi imam. Tiba-tiba jadi imam suruh dia. Tak. Dengan berkat tafaul mak dia. Kita dengar ingat saya kita tu siapa ni Ustaz Said Nur Hisham, selebriti lah dia kan. Dia kata masa dia kecil dulu sekolah buat tu sama dah dia ni anak yatim, ayah meninggal awal kan. Sekolah buat lawatan sama, tak aja boleh pergi kata. Nak pergi merengek minta ngemak ni, dah duduk ngemak aku mak dia. Tak ngah. Dak merengek minta ngemak, okey kata kita pergi ngai liu dah lah. Kita pergi ngai liu. Tu sama mak dia. Bila dak ada lawatan situ sini, kata mak nak pergi lawatan, kita pergi ngai liu dah lah. Dia kata lah ni baru dia faham, baru dia sedar dengan benda ucapan doa mak dia tu pergi ngai liu. Lah ni dia kata pergi mana-mana semua ngai liu belaka dia kata. Faham tak mana pergi ngai liu? Mana orang Jepuk pergi pas Johor, pergi pas Selangor, pergi pas semua ngai liu tak bayar 10 sen pun dia kata. Berkat tafaul mak dia itu. Kita pergi ngai liu dah lah. Itu tafaul. Jadi kita ambil tasya'um ni, tinggalkan ucapan tasya'um, dia tinggalkan. Yatawakkalun ya'tamiduna 'ala Allah. Yatawakkalun ni maknanya kita hanya iktimad kepada Allah. Wal i'timad sahih wal mashub bi ittikhadil asbabil mubahah. Iktimad tawakal yang betul ni yang diterima pakar ni lagu mana, iaitu dengan kita ambil asbab. Tak kena ambil asbab yang mubahah, yang harus. Tak sebab-sebab yang harus. Makan tu sebab yang harus untuk hilangkan lapar. Jangan sampai tahap tak tawakal sampai tak makan. Tak boleh makan. Anta minhum, iaitu talhaqu bihim, mu dari kalangan mereka lah. Sabaqaka biha ai bihadhil masalah, mana mendahulumu dalam bab ni, dalam bab mitak ni. Habis kita panjang kok. Habis itu tak. Sekadar tu yang kita ambil daripada hadis ni. Lepas ni sambung syarah al-ijmali.
Macam aja dengar. Tak tahu lah. Kita dengar tu rasa nak suka dah, tapi itu kenyataan dakwah dia lah. Sedangkan kita kata masa kita bermusafir ni ada doa-doa yang Nabi ajar kan. Tak. Lokal atas dasar tu kan ganggu ganji duduk sini. Rohok lah pula lah. Tak ada. Tak ada larangan lah. Hanya dia je lah larang kita kata lah. Tak ada bentuk larangan yang khusus tentang tak boleh baca ayat ni, tak boleh baca ayat ni. Faham? Itu hanya sekadar dakwaan. Dan kita kenali dah orang yang mendakwa ni dah. Banyak benda dia dakwa kan. Tak apa benda surah Al-Masad tak boleh baca kan. Tak boleh baca. Wasati Nabi. Itu dakwaan kita kata. Dan dakwah ni karut sangatlah. 4 kali dia kafir pun dia pak saudara kan dokar dok. Biar Tuhan seorang dah lah. Ada maki Abu Lahab ni dia. Mana boleh gitu. Sebab memang kita diajar lah. Itu dakwaan lah. Tak perlu layang pun kita kira dakwaan gitu. Tak ada kita kira tak ada larangan dalam bab baca ayat-ayat. Sepanjang perjalanan kita masuk dalam hutang dia. Dah kalau tak baca ayat baca benda. Jadi baca benda ngarut benda lain pula. Tak. Japi benda lain pula kita jadi karut pula. Tengok dia kuliah. Tengok kat sini. Ustaz itu hari Haw. Oh kita dah ikut terus Haw tahun ni. Kalau ikut seolah-olah akidah 3 ni memang tak boleh masuk di kalangan masyarakat. Kerana akan beri kacau rinda. Buang kitab pertama patut buang perisai sekalian mukallaf. Tu kitab pertama kena buang. Kitab kedua kena buang Muqaddimah Akidah Muslim. Sekali dengan pengarang dia sekali, pengarang dia hidup lagi. Tok gua jadi. Kena buang belaka. Sebab tu semua akidah salah belaka. Dan akidah salah ni termasuk dalam teks baru ni ada orang tunjuk dalam teks buku kajian dia. Tak? Tauhid 3 ni. Dia kementerian pun kena reject kau. Tak? Rezeki ni waktu beri statement tu yang dulu kan tidak boleh mengamalkan akidah dengan salafi kan dia takut dan tergolongan suasana tidak aman ni. Ya, tapi tak ada dia kut bahawa ini termasuk ajaran sesat. Tak ada. Cuma tidak sesuai diamalkan. Hak tu ayat dia guna. Tidak sesuai untuk diamalkan. Itu saja ayat dia guna. Tak ada kata hak sesat ni siapa? Hak keluar. Negeri Sembilan tak? Johor sesat tak? Negeri Sembilan rasa tak silap keluar. Kita Terengganu kita ni keluar akidah rasmi ya, diwartakan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu satu benda yang tapi benda tu bahaya no, dan jadi sepatut tak perlu sebut dia. Bila kita buat gitu je kecil lah. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.